Bermula 1 Januari 2020, Pulau Pangkor diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai, iaitu pulau keempat mendapat pengiktirafan sebegitu selepas Tioman, Labuan dan Langkawi. 2 tahun berlalu sangat tidak adil jika membandingkan Pulau Pangkor dengan 3 pulau lain. Namun andai tiada contoh sebagai panduan, sudah pasti sukar untuk terus bergerak ke hadapan. Persoalannya, hampir 3 tahun adakah pengiktirafan itu menghadirkan perbezaan kepada rakyat di pulau tersebut? Ikuti bingkisan disediakan Ridauddin Daud dan juru kamera Fahmi Azhar yang berkelana ke pulau menakjubkan itu baru-baru ini. Menelusuri sejarahnya, dikatakan suatu masa dahulu, ramai pedagang, terutamanya dari China, sering melabuhkan layar untuk beristirahat sambil menikmati keindahan alam di Pulau Pangkor. Itu kisah ratusan tahun dahulu dan kini pada tahun 2022, pulau ini masih menjadi pilihan untuk merehatkan minda. Cuma kali ini yang datang bukanlah pedagang tetapi pelancong dari seluruh pelosok negara, malah dari luar negara. Selepas Pulau Pangkor diisytihar sebagai Pulau Bebas Cukai, saban hari jumlah pengunjung semakin ramai. Jauh berbeza berbanding sebelum tahun 2020. Beberapa peniaga ditemui turut mengakui perkara itu, meluahkan kelegaan apabila pendapatan mereka semakin meningkat dari hari ke hari. Pelancong pun ramai juga. Kami pun seronok juga dapat sikit keuntungan lebih. Kalau tak ada pelancong tu, kami meniaga tu seluruh sikit. So apa lagi yang boleh dibaiki di Pangkor ni? Nak apa lagi? Dah jalan lawa dah, semua lawa dah. Kalau boleh tu orang kata tepi-tepi macam ni dapat gerai cantik sikit untuk kami orang Melayu ni naga waru-waru macam ni. Orang kata mata pun seronok sikit memandang. Kalau macam ni tengoklah tak nak lawa sikit. Kuk tahun ni mengundi kuk kami dapat lawa sikit kedai kami. Ada rezeki kami kan. Alhamdulillah lah. Bermakna sekarang kalau Sabtu Ahad pun kalau tak cuti pun sentiasa ada orang. Bermakna ada pun bagus jugalah sebabnya untuk ekonomi penduduk Pulau Pangkor ni yang menjaga. Kalau memang puas hati lah sekarang. Memang tak ada masalah lah. Abang rasa apa lagi yang perlu dibuat di Pulau Pangkor ni, terutamanya lepas bebas cukai ni, apa lagi yang perlu ditambah baik abang rasa? Kalau boleh upgrade lagi lah. Upgrade lagi yang mana yang tak ada bagi ada. Pusing-pusing sekitar Pulau Pangkor, tidak dinafikan banyak perbezaan boleh dilihat berbanding kunjungan terakhir penulis pada 5 tahun lepas. Nak habiskan pusing satu pulau tidaklah mengambil masa lama, tak sampai setengah jam pun. Selepas meneroka hampir keseluruhan pulau, ternyata ada beberapa penambahbaikan perlu dilakukan dan berdasarkan temu bual bersama penduduk, ini antara permintaan mereka. Buat tempat-tempat yang supaya orang datang seronok tengok. Contohnya kata orang tu nak tidur 2 malam, bila tengok tempat cantik, lawa, ada macam sungai-sungai ada perelok kan. Macam Sungai Nipah tu perelok kedai cantik, jadi orang tengok. Selain pada laut, orang boleh mandi sungai macam tu ya. Jadi kerajaan ni kena buat baru lah, baru orang datang banyak Pangkor. Dia perlu macam mall ke atau nak perbesarkan JT. Kalau boleh macam ada, kalau ada nak buat macam jambatan pun okey juga. So macam tak payah orang naik ferry pun okey juga kan. Lagi senang juga. So macam pelancong macam kita penduduk Pulau Pangkor pun senang keluar masuk kan. Kalau macam kita ada ferry ni macam terhad sikit lah masa dia. Permintaan sebegitu pantas menghadirkan persoalan. Adakah Pulau Pangkor kini berada di landasan tepat terutamanya untuk menjadi pulau bebas cukai terkemuka di Malaysia? Menjawab persoalan tersebut, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pangkor, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sejak pertama kali disuarakan pada tahun 2017, beliau sudah merencana beberapa strategi ampuh untuk pulau tersebut. Menurutnya, mengikut perancangan asal,
Pembangunan di pulau tersebut merangkumi 3 fasa dan sepatutnya sudah sampai ke fasa kedua. Namun, kerana masalah tertentu, ia masih tersekat di fasa 1. Untuk memastikan supaya Pangkor ini dapat dibangunkan dengan begitu sistematik, dengan begitu baik sebagai sebuah pulau bebas cukai, sebuah perbadanan hendaklah ditubuhkan. Seperti mana kita dapati di Langkawi. Langkawi ada LADA. Saya telah mengesyorkan kepada pihak kerajaan di waktu saya sebagai Menteri Besar juga, iaitu untuk kita wujudkan apa yang dipanggil PADA, Pangkor, ya. Jadi Authority Development. Jadi dengan adanya Pangkor untuk sebuah perbadanan, tetapi konsep perbadanan itu bukan dimiliki oleh persekutuan. Ianya kita syorkan supaya berada di bidang kuasa negeri, dan mungkin dapat difikirkan bagaimana kerajaan persekutuan juga dapat bersama-sama membantu perbadanan ini. Tidak sampai 3 tahun, sudah pasti banyak perancangan masih belum terlaksana. Namun, jika semua pihak mengambil peranan masing-masing, tidak mustahil Pulau Pangkor mampu menjadi mini Langkawi. Pulau Pangkor ada banyak potensi. Andai strateginya tepat, pelaksanaannya juga cepat, pastinya Pangkor akan berkembang dengan sangat pesat. Idea nampaknya sudah ada, kini tinggal kepada wakil rakyat untuk mencorakkannya. Ridauddin Daud dan Fahmi Azhar, Pulau Pangkor, Perak.